The lockdown is now ending, but it's ending stage by stage. So the business places are reopening and so on. Travel is not yet, from Trinidad you still cannot travel. But from last Jummah, we were told that you could now perform your prayers in your masjid, in your mandir, in your church and so on. And the strange thing is that this was a test of Akhiru Zaman. We are being tested in Akhiru Zaman. And you know who is the mastermind who is testing us. The test is that you can now return and have your Salatul Jum'ah on the day of Jum'ah. But you cannot perform the Salatul Jum'ah in accordance with the Sunnah. You have to abandon the Sunnah. And you have to stand 3 feet apart. Now then, what do you do in a situation like this? The muftis and the maulanas and the shuyukh who are offering their opinion on this subject and are saying, yes, it's halal. Because this is a unique situation, it's an abnormal situation. Let me say to them, if they're listening to me, that this is called ijtihad, independent reasoning. And we are allowed ijtihad or independent reasoning when such a situation arises which is unique. And we do not have a precedent with which we can follow and respond to it. So when Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu was being sent to rule over Yemen, and the Prophet, Allah's blessings be upon him, asked, how will you rule? How will you judge? His answer was that I'll judge on the basis of the Book of Allah. And then the Prophet asked, and what about if the Book of Allah does not give you an answer? He says, I'll judge on the basis of the Sunnah of the Prophet ﷺ. And then he said, if you do not find any answer in the Sunnah of the Prophet ﷺ, what would you do? He said, then I will engage in independent reasoning. And so independent reasoning or ijtihad is permissible in a unique situation when there is no guidance from the Qur'an and from specific guidance from the Qur'an and from the Sunnah. So now what do we do? Here is a unique situation. We never had this before. This is the first time ever that we have a virus. We know it is manufactured in a laboratory. And because we believe it was manufactured in a laboratory, it is manufactured in different strains. You know, you'll choose the most virulent one, the most destructive and damaging and dangerous one, and you release that in Iran. They're not done with this as yet. This was just a trial run. This virus is going to reappear again and again in different parts of the world with different strains. They don't want Trump to remain as President of the United States. And there are sheep and cattle and goats out there who say, because Imran says this, he's a supporter of Trump, forget the sheep and the cattle, they're worthless. So they don't want Trump as president. So you can imagine the drama that's going to unfold between now and November in the United States with the virus. So they said now, because of this virus, the Minister of Health says we must stand 3 feet apart, and therefore we cannot perform the salat in accordance with the Sunnah, and therefore we use our ijtihad, and the Mufti gives his fatwa. Fatwa means opinion. Fatwa is not law. Fatwa is not law. The Qadi gives the law. The Qadi applies the law, the judge. The Mufti is someone who gives a legal opinion. So fatwa is not law. Fatwa is a legal opinion. So the Mufti gives his fatwa, his legal opinion. Yes, it is permissible. You can perform your salat standing 3 feet apart. No Mufti, you're wrong. I'm sorry,
Mufti, you're wrong. And on Judgment Day, Mufti, you regret what you've done. And those who follow the Mufti with his fatwa will on Judgment Day regret what they did. No, it is only when there is no guidance in the Quran and in the Sunnah, then you can give your independent reasoning. But the guidance is there in the Sunnah, that this is the way Salat must be performed. Shoulder to shoulder. Shoulder to shoulder, that's it. And if you are not allowed to perform the Salat shoulder to shoulder, what do? Answer, you do not corrupt the Salat. You do not enter into bid'ah, rather you suspend the Salat. So what should we do now when the lockdown is ending and we are allowed to have our Salatul Jummah? My answer to you, my guidance to you at the age of 80, look for a masjid, look for an imam who has a backbone, who performs this. He will not lead the Salat unless you are standing shoulder to shoulder. And go and perform your Salatul Jummah in that masjid. And if the sheep and the cattle and the goats and the camels, if they want to perform their Salat standing 3 feet apart, it doesn't surprise us. The sheep and the cattle will do all. Whatever they ask to be done, the sheep and the cattle will do it. Our Prophet warned us about those sheep and cattle. He warned us. He said the time will come when you, this Ummah of Muhammad alayhi salatu, you will follow them to such an extent that even if they were to go down into a lizard's hole, you will follow them into the lizard's hole. If they would commit sexual intercourse with their own mother, you will do the same thing. So they asked, O Messenger of Allah, will we do this when we have the Quran with us? And he said, who are you talking about? Are you talking about the Jews and the Christians? He said, who else? He said, they have the book, they have the scripture with us, and yet look at what they're doing. He's not talking about all Jews. He's not talking about all Christians. He's talking about those Jews and those Christians who join in a Judeo-Christian alliance, and instead of following Jesus and following the Messiah, they follow Santa Claus. And a man can marry another man and get a marriage certificate. This is what he's warning about. And so do not follow them into the lizard's hole. No. You and I have some sense, we have the capacity to think. And so my guidance to you, if you consider me to be a teacher, my guidance to you is don't follow the sheep and the cattle. The sheep and the cattle don't think. No, they want to be politically correct. Yes, they want to act in a manner which conforms with the political directives. So they will do whatever they have to do, even if you have to go down into a lizard's hole. I am so sad that I have to speak like this, yes. But what can I do? I live a stone's throw from them. They will never come to me and seek any guidance from me, no. It will affect their credentials if they stay too close to me, no. So let them pray as they want, but you and I will not join in a salat, which is a violation of the sunnah of the Prophet ﷺ, with standing 3 feet apart. No, we prefer to stay home and perform Salatul Zuhr rather than go to the masjid and perform a bogus Salatul Jummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin,
asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas posting video yang telah dihantarkan kepada saya. Baik, saya dah melihat video itu, ada beberapa poin yang saya nak sebut di sini sebagai hujah untuk membalas apa yang disebut oleh Syekh Imran Hussein. Syekh Imran Hussein ni memang antara nama yang agak masyhur, popular, yang biasa kita dengar nama dia. Tapi saya secara peribadi saya tidak mengikuti beliau secara dekat tentang pengajian dan sebagainya, wallahu alam. Cuma apa yang saya nak sebut dalam voice saya ataupun dalam penerangan saya pada kali ini adalah poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Imran Hussein ya. Jadi tentang perkara ini bukan sekadar disebut oleh Syekh Imran ni, bahkan ada ustaz-ustaz lain juga yang sama faktanya yang menyebut tentang perkara yang sama, dan ada juga saya menjawab tentang ustaz-ustaz yang lain. Baik, pertama dia kata apa? Dia kata mengenai dengan solat jarak ni lah. Dia kata apa? Dia kata tentang semayang ini sudah ada sunnahnya daripada Nabi SAW. Dan memang sunnahnya Nabi telah menyuruh kepada kita untuk semayang dengan semayang yang rapat sehingga bahu bertemu. Itu sunnahnya, itu adalah peraturannya yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi kenapa hari ini kita semayang tidak mengikut kepada sunnah ataupun semayang dengan jarak-jarak? Baik, saya nak kiaskan perkara ini dengan cara makan. Baik, kita makan memang sudah ada peraturannya, betul? Ya, betul. Bahkan memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, makanlah dan minumlah dan jangan kamu melampaui batas. Maknanya jangan makan minum sampai kita melampaui batas ni, maknanya sampai jangan kita makan benda-benda yang haram. Allah suruh kita makan dan Allah suruh kita minum, tapi jangan sampai melampaui batas dengan melaksanakan perkara yang haram. Dan maksud Allah Subhanahu Wa Taala juga melampaui batas itu jangan sampai kamu makan berlebih-lebihan sampai terlalu kenyang dan sebagainya. Dan kata Allah juga dalam Al-Quran juga, hendaklah kamu orang beriman makanlah daripada makanan-makanan yang baik. Itu adalah peraturan dan segi bab makan dan minum. Saya nak kiaskan, saya nak kata bab makan minum pun ada peraturannya, dan kita pun memang tahu apa benda yang kita boleh makan, apa benda yang kita tak boleh makan, penyembelihan dan sebagainya. Baik, ada peraturannya. Baik, di sana memang ada peraturannya, tetapi bila telah datang darurat dalam kehidupan kita, contohnya macam kita masuk dalam hutan dan kita dalam keadaan tidak ada makanan, kita sesat dalam hutan. Saya nak tanya semua orang yang berada di sini yang mendengar tentang penerangan saya nak tanya kamu semua, nak tanya kita semua, minta maaf. Kalau kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kita tak boleh makan apa-apa dalam hutan, kita sesat sampai seminggu contohnya, kita dalam keadaan lapar, kita wajib menjaga diri kita, betul? Kita wajib menjaga nyawa kita. Maka ketika itu kita boleh makan apa sahaja yang ada dalam hutan itu, walaupun pada asalnya peraturan untuk makan itu telah ditetapkan, tetapi dalam keadaan darurat boleh tak kita keluar daripada peraturan asal, daripada peraturan yang Allah mewajibkan kita jangan makan benda-benda yang haram? Allah wajib kalau kita makan tu jadi berdosa besar. Maksudnya kalau kita sengaja dalam keadaan tidak darurat, kita makan khinzir sengaja, kita makan benda-benda yang haram, ular dan sebagainya, berdosa. Kita telah memasukkan najis dalam badan kita, haram, dosa besar. Tapi kalau dalam hutan, dalam keadaan darurat, saya nak tanya tuan-tuan semua, adakah boleh dalam keadaan kita ni dah tak ada makanan apa, dah sesat dalam hutan 2 minggu katakan, kita nampak khinzir yang mati, ataupun kita nampak apa, lembu yang mati dalam keadaan tidak disembelih. Lembu tu mati, bangkai, dan dia baru mati, panas lagi badannya, dan kita ambil daging dia, kita masak dan kita makan daging itu, adakah boleh? Saya nak tanya tuan-tuan sekalian. Jawapannya sudah pasti boleh. Mana dalil saya? Dalil saya nak menyatakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Asal ayat tu, إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan kepada kamu daging khinzir antaranya, dan mengharamkan kamu darah dan sebagainya. Kemudian ayat di bawah itu Allah Subhanahu Wa Taala menyambung, kata Allah, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Dan apabila kamu dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, dan kamu bukan sengaja, ghairu wala adin, tidak sengaja kamu nak makan khinzir itu, dia bukan sekadar khinzir sahaja, apa sahaja jenis makanan dalam hutan itu, dalam keadaan kita darurat, kalau kita tak makan kita akan mati, maksudnya dalam keadaan bukan sengaja dan ghairu barin, dan tidak melampaui batas, jangan makan berlebih-lebihan.
maka dia ada 2 poin. Maksudnya Allah menyatakan dalam keadaan kita darurat tetapi kita tidak melampaui batas dan tidak sengaja bukan sengaja-ngaja nak makan benda-benda macam tu, fala ghayra baghin wala alim fala ithma alaih, tidak ada dosa kepada kamu. Tengok Allah Subhanahu kata apa? Tak ada dosa. Innallaha ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah mahu mengampunkan apa kesalahan kita itu. Kerana apa? Kerana kita makan itu dalam keadaan darurat dan Allah tidak mengira itu sebagai satu dosa. Allah halalkan, kata Allah, Allah tidak mengira itu sebagai satu dosa. Baik, peraturan sudah jelas, ia sudah jelas ada, tapi kenapa kita boleh langgar peraturan itu? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang dengan kemurahannya, dengan kebaikannya menghalalkan perkara tersebut dalam keadaan mana? Poinnya dalam keadaan darurat. Baik, solat bahu ke bahu memang sudah ada peraturannya, tetapi hari ini kita terpaksa, poinnya kita terpaksa menjarakkan solat itu kerana dengan sebab ada darurat, ada mani' dipanggil. Mani' ni apa? Ada halangan. Maksud kata kalau kita sembahyang rapat, itu akan menyebabkan virus boleh berpindah. Kita kata dalam rumah Allah, takkan Allah tak jaga kan? Takkan kita kata virus tu akan ada juga dalam rumah Allah. Sudah terbukti pada hari ini di Taman Mawar. Saya dah cerita ke belum tadi? Saya pun dah tak ingat dah. Di Taman Mawar, daripada kes-kes yang ada pada hari ini, bukan setakat Taman Mawar, di Kelantan berapa ramai orang-orang yang kena COVID oleh kerana tadarus Syekh. Tadarus ni baca Quran Syekh, baca kalam Allah kan? Maksudnya duduk dalam rumah Allah baca Quran untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan lagi Syekh dalam rumah Allah, menjaga penjarakan dan sebagainya. Tetapi kluster-kluster tetap berlaku di dalam rumah-rumah Allah. Dan di surau saya pun orang-orang yang sembahyang sunat tarawih dalam keadaan menjaga penjarakan pun masih terkena lagi dengan wabak itu, apatah lagi kalau tidak menjaga penjarakan. Jadi kita nak cerita apa? Dalam masjid rumah Allah, dalam program yang sangat baik pun Allah uji dengan perkara ni. Baik, jadi betul tak darurat tu ada? Ya, betul. Jadi kalau macam kita solat dalam keadaan kita rapat, maka akan mudahlah wabak-wabak itu akan terus tersebar di kalangan kita. Dan kita tak nak tuduh, kita sebagai orang Islam ni, kita tak nak dituduh oleh masyarakat. Orang kafir tengoklah orang Islam tak nak patuh kepada perkara yang baik. Inilah orang Islam, sehingga dengan sebab mereka masuk ke masjid semakin banyak kes-kes yang berlaku dan sebagainya. Kita nak menjaga kebaikan agama kita. Nanti kita kata, alah, apa nak takut pada orang kafir dan sebagainya. Kita bukan takut, kita nak Islam ini dinampak ataupun Islam ini dilihat oleh orang kafir sebagai satu agama yang meraihkan ataupun satu agama yang murni, agama yang menunjukkan tentang keperhatian Allah kepada hamba-hambanya, agama yang baik begitu. Maksudnya dalam keadaan begini, kitalah orang agama yang paling menjaga SOP dan sebagainya, kitalah yang paling taat kepada ulama-ulama dan sebagainya. Cuma saya nak sebut, tak apalah, itu poin-poin yang lain, poin-poin yang luar. Cuma saya nak sebut perkara ni adalah perkara yang diperbolehkan. Saya kiaskan dengan perkara tadi. Jadi dalam keadaan adakah kita ini melakukan perkara ini dengan sengaja, ataupun adakah perkara ini dikira sebagai suatu yang berdosa di sisi Allah? Kalau tadi bab makan minum tadi itu, sehingga kalau kita makan benda-benda yang haram tu, bahkan itu satu dosa, bahkan hukumnya wajib kita meninggalkannya. Bab sembahyang ini, bahu ke bahu ni sunnah, tu kena faham sunnah. Dan kalau kita menjarakkan solat kita dalam keadaan tidak ada COVID contohnya, ada orang dia sembahyang dalam keadaan dia tidak merapatkan saf dia, ada orang-orang jahil contohnya, ni bukan dalam keadaan COVID, dalam keadaan aman, tiba-tiba dia sembahyang jarak, apakah sembahyang ini batal? Tidak. Bahkan sembahyang dia sah. Semuanya Nabi SAW akan menyatakan, kata Nabi, akan berada syaitan di tengah-tengah itu. Dalam keadaan itu sembahyangnya masih sah, dan perbuatannya bukanlah perbuatan yang sehingga mendatangkan dosa. Bahkan ulama mengatakan makruh. Perbuatan itu makruh, boleh memutuskan sah, dan perbuatan itu boleh mengurangkan pahala jemaah. Dia tidak sampai kepada hukum haram wajib. Jadi tentang bab makan tadi, hukumnya haram. Hukumnya kalau kita makan berdosa besar, kita telah meletakkan najis dalam badan kita. Tapi dalam keadaan haram itu pun Allah menghalalkan dalam keadaan darurat. Faham Allah menghalalkan dalam keadaan darurat. Apatah lagi semayang dalam keadaan perkara soft ini, perkara sunat. Tadi perkara wajib pun Allah boleh halalkan. Perkara sunat, kita menjarakkan diri kita kerana apa? Darurat yang berlaku di antara kita, maka itu lebih-lebih lagi diperbolehkan. Jadi maknanya saya nak sebut darurat, bukan saya memperbolehkan, bukan ulama yang membolehkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memperbolehkan. Dalam Al-Quran itu dinyatakan ayat-ayatnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, la darara wala birara. Syekh Imran kalau dia kata perkara ini adalah perkara yang bercanggah dengan sunnah dan sebagainya, kita kalau mencampakkan diri kita dengan sengaja ke arah kebinasaan, kita sentuh orang sehingga wabak itu berpindah kepada kita, sedangkan Nabi sendiri menyuruh kita supaya jangan memudaratkan diri kita. Apakah kita ini tidak menolak sunnah, tidak menolak arahan Nabi SAW
Nabi arah kan maknanya di sini berlaku dua arahan. Satu, Nabi SAW suruh kita sembahyang rapat, baik. Yang kedua, Nabi SAW juga menyuruh kita supaya jangan membiarkan diri kita ataupun mencampak diri kita ke arah kemudaratan, ke arah kebinasaan. Jadi ada dua perintah di sini. Jadi kita nak ambil yang mana? Oleh kerana ada darurat, kita terpaksa meninggalkan perkara sunnah itu dan kita terpaksa memisahkan jarak saf kita. Kenapa? Kerana ada mani', ada halangan yang menyebabkan kita tidak boleh bersentuhan di antara bahu ke bahu, nanti berpindah wabak, kita akan sakit, kita akan mati, akan menyusahkan orang dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak sebut ini bukan terpulang kepada pandangan-pandangan siapa-siapa, bukan ataupun lah Ustaz Isya nak cakap apa saya nak ikut Syekh Imran, bukan. Saya nak sebut penjarakan itu wajib. Bahkan kalau kita sendiri tidak melaksanakan penjarakan SOP sehingga wabak itu terkena kepada kita, kita menzalimi diri kita, haram. Perbuatan kita haram. Ni haram aridi dipanggil. Haram aridi ini bukan haram zati, bukan kita sentuh tu asalnya hukum ni haram. Sentuh tu asalnya adalah perkara yang diperbolehkan. Kalau kita bersentuhan kerana bersalaman, maka itu sunnah. Tetapi apabila ada halangan, ada mani', ada darurat yang datang kepada sentuhan itu, bila kita sentuh kita akan sakit dan sebagainya, maka sentuhan itu menjadi hukumnya menjadi haram. Kenapa? Kerana darurat ataupun kerana ada wabak, ada penyakit yang datang kepada kita. Dalilnya kata Allah, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Maka haram itu adalah haram aridi dalam Islam. Maka tuan-tuan tak boleh kata ikutlah pandangan siapa-siapa. Maka ini bukan satu pandangan, ini satu perintah yang wajib yang mesti kita laksanakan. Kalau ada orang kata tak boleh bersalaman, salam lah. Saya nak tanya orang tu balik, bagaimana kamu nak mengelakkan wabak itu dengan kamu bercakap begitu? Tak kira lah siapa-siapa yang bercakap macam tu, Syekh Imran ke, ustaz mana-mana ke, kalau dia kata adakan penjarakan, baik. Kalau semua umat Islam sakit, macam mana? Kan kita katakan bagaimana cara untuk kamu mengelakkan diri kamu daripada wabak itu sehingga kamu boleh berani, maknanya meletakkan hukum, kata maknanya boleh sembahyang jarak-jarak sehingga umat Islam habis semua terkena wabak dan sebagainya. Jadi dah wabak tu memang jelasnya ada dan memang jelasnya berjangkit dan sebagainya. Jadi hukum yang bagaimana kamu nak letakkan untuk mengelakkan perkara itu daripada berpindah daripada tubuh badan orang lain kepada tubuh badan kita. Jadi hukum yang macam mana kamu nak letakkan sehingga kalau kamu kata boleh bersentuhan dan sebagainya, baik. Jadi solat bahu ke bahu itulah yang saya nak kiaskan dengan bab makan minum. Maka perkara ini adalah diperbolehkan kerana kita tidak boleh bersentuhan, bukan sengaja kita tidak melaksanakan perkara tersebut, tetapi kerana ada mani' dan kerana ada darurat yang berlaku. Baik. Yang kedua, Syekh Ibrahim menyebutkan, yang ketiga, yang kedua, Syekh Ibrahim menyatakan Yahudi menyuruh kita solat jarak ikut sampai lubang biawak. Ini satu tuduhan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan semua, jangan tuan-tuan jangan pegang dengan perkataan ini. Syekh Imran Hussein dia kata esok ulama akan menyesal dengan apa yang mereka fatwakan dan sebagainya. Ulama tidak menyesal dengan ucapan mereka kerana mereka telah bersandar kepada Al-Quran dan hadis yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan, saya menyatakan di sini, saya menyatakan yang kita tidak boleh bersentuhan di antara bahu ke bahu kerana larangan Nabi. Nabi kata la darara wa la dirara, dan Allah menyatakan la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan apa lagi kita nak dari Quran? Dan dari hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman ke atas diri aku, maka jangan kamu melakukan kezaliman ke atas diri kamu. Bukankah kita ni sengaja menyentuh orang lain sehingga wabak sampai kepada kita? Bukankah itu telah menzalimi diri kita sendiri, menzalimi ahli keluarga kita, mak ayah kita, masyarakat kita, dan berapa ramai manusia di luar sana yang menjadi susah oleh kerana kita yang menyentuh orang dan sebagainya. Baik. Jadi saya nak kata apa? Syekh Imran kata orang ulama yang menyatakan kita akan menyesal. Bahkan saya nak kata sebenarnya Syekh Imran lah yang akan menyesal dengan ucapannya di akhirat kelak esok. Dia lah yang akan didakwa ataupun dia lah akan dipertanggungjawabkan dengan dosa-dosa yang dibuat dengan ucapan dia. Saya nak kata macam tu. Sebab apa? Sebab dia kata kita hari ni yang mengikut Yahudi dengan penjarakan solat ini sampai ke lubang yang biawak, kita ikut pandangan orang Yahudi. Dia yang telah menuduh ulama-ulama. Nampak saya nak kata apa? Syekh Imran yang telah menuduh ulama-ulama mengikut petunjuk Yahudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullahaladzim. Ulama tidak menjarakkan sembahyang kita kerana mengikut kepada sunnah Yahudi ataupun mengikut kepada arahan Yahudi. Saya nak sebut, kita jarak sembahyang hari ini bukan Yahudi yang suruh. Kita jarak sembahyang hari ini bukan pemerintah yang suruh. Kita jarak sembahyang hari ini bukan ulama yang suruh, tetapi Allah yang suruh kita sembahyang jarak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang meletakkan arahan jangan mencampakkan ke arah kebinasaan. Maka ulama berijtihad dengan ilham yang
yang datang daripada Allah. Cara untuk kita tidak terkena dengan wabak ni macam mana caranya? Melainkan dengan cara menjarakkan semayang. Ada cara lain. Maksudnya dengan semayang rapat tapi wabak tak pindah. Ada cara lain. Nak buat macam mana? Takkan nak masuk dalam semayang dalam masjid nak kena pakai apa nama tu, badan yang macam dekat hospital tu kan. Mana kita nak buat macam tu dengan susahnya, dengan nak pakai macam tu. Islam tak sampai tahap menyusahkan umat sampai tahap macam tu. Jadi maknanya kita semayang jarak ni bukan kerana kita ikut Yahudi. Ini satu tuduhan. Jadi Syekh Imran Hussein dia lah yang akan bertanggungjawab kerana dia menuduh ulama macam ni. Dia menuduh orang-orang yang semayang di masjid ni tidak cerdik, macam damba biri-biri dan sebagainya. Esok dia lah menjawab tuduhan-tuduhan ini kepada ulama-ulama, tuduhan-tuduhan ini kepada orang Islam, kepada orang beriman, kepada para ustaz, kepada orang yang benar dengan hujah-hujah mereka mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Berapa ramai dia nak tuduh. Dan tuan-tuan yang mendengar penerangan daripada saya ni, jangan bersama-sama dengan perkara ini. Tuan-tuan nak tanggung dosa berapa banyak? Tuan-tuan kata ni semua orang masjid. Ni semua orang masjid tak faham. Ini semua orang masjid otak damba bibri apa disebut oleh Syekh Hussein. Otak yang tak cerdik. Ini semua pengikut Yahudi. Tuan-tuan telah tuduh satu masjid sebagai pengikut Yahudi. Sedangkan mereka semayang dengan penjarakan ada hujah mereka. Mereka belajar dengan guru-guru mereka. Anak-anak murid saya belajar dengan saya. Saya terangkan kepada mereka. Ini adalah arahan Allah. Ini adalah arahan daripada Nabi SAW. Tuan-tuan tuduh mereka dengan pandangan-pandangan macam ni. Maka setiap seorang itu, tuan-tuan telah tuduh mereka dengan satu dosa yang tuan-tuan buat kepada mereka. Kalau di masjid disuruh ada 40 orang ataupun 30 orang, maka 30 orang itu dosanya telah tuan-tuan tanggung. Maksudnya tuan-tuan tuduh kan 30 orang itu sebagai pengikut Yahudi, sebagai 30 orang itu sebagai orang yang tak cerdik, sebagai orang yang tak faham agama dan sebagainya. Ini satu tuduhan. Sedangkan mereka melaksanakan itu, mereka faham kepada agama. Jadi Syekh Imran dia lah yang akan menyesal dengan ungkapan ini. Saya minta maaf sebut, saya kata seolah-olah dia bercakap macam dia pandai. Dan saya nak kata hari ini Nabi SAW telah memberi jaminan kepada kita, umat Nabi SAW tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Kata Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalal. Umat aku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Maksudnya bila mana ulama kita telah bersepakat satu dunia, maka inilah cara yang terbaik untuk kita mengelakkan daripada wabak dengan cara solain tadi. Walaupun asalnya bahu ke bahu tu memang itu asalnya, tetapi oleh kerana ada mani, ada darurat, seperti mana saya kiaskan kepada bab makan minum tadi, maka itu satu kias yang, satu hujah, satu dalil yang sangat kuat untuk saya menyatakan perkara ini diperbolehkan. Maka hari ini ulama telah melaksanakan itu secara ittifaq, secara beramai-ramai oleh kerana satu dunia. Semua fatwa-fatwa hari ini menyatakan begitu. Tiba-tiba Syekh Imran seorang je. Dia seorang yang cakap macam ni. Ataupun ada 2-3 orang ustaz yang cakap macam ni. Tak ramai pun yang cakap macam ni. Jadi kita nak ikut atas golongan yang sedikit. Sedangkan Nabi SAW telah memberi jaminan. Kata Nabi, umat aku sentiasa akan berada di atas kebenaran dengan ijma' ataupun dengan ittifaq ulama' di kalangan umat-umat aku. Nabi kata mustahil umat aku akan berhimpun di atas kesesatan. Ini kemuliaan umat Nabi yang Allah akan jaga. Umat Nabi tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Jadi ini satu tuduhan yang melampau sehingga mereka menyatakan kita solat jarak ini adalah kerana mengikut petunjuk Yahudi. Subhanallah, kita sama sekali tidak mengikut kepada petunjuk Yahudi. Bahkan inilah petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang ada dalil yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian fatwa Syekh Imran. Syekh Imran kata apa? Kalau kamu berani pergilah semayang di masjid-masjid ustaz imam-imam yang semayang dalam keadaan rapat dan sebagainya. Saya nak kata kalau ada masjid-masjid yang pergi langgar SOP, imam dia tak faham, maka inilah orang yang tak faham kepada agama. Maka inilah orang yang akan memecah belahkan, ataupun inilah orang-orang yang akan mendatangkan lagi mudarat kepada masyarakat. Baik, kalaulah maknanya ada masjid-masjid surau-surau yang imam dia tiba-tiba tegas menyatakan semayang kena hampir rapat dan sebagainya, maka ramai orang semayang kat situ, akhirnya ramai semua habis terkena wabak COVID dan sebagainya, maka berapa ramai orang Islam yang akan sakit oleh kerana wabak itu akan bermudah-mudah akan berpindah kepada kita, dan akhirnya akan ramai orang Islam sakit dan boleh membawa kepada kematian. Saya nak kata apa? Sentuhan itu memang boleh membawa kepada kematian. Jadi Syekh Imran kata carilah masjid-masjid macam tu. Tak akan jumpa orang Islam yang faham tentang perkara la darara wala dirara ni, dia tidak akan melaksanakan perkara ini. Kalau dia buat, dia telah melakukan perkara yang haram di sisi Allah, dia telah membunuh ramai jiwa-jiwa manusia, dia telah menzalimi diri dia sendiri dan menzalimi pada orang lain. Bahkan kalau perkara ini dibuat, kita akan nampak betapa orang bukan Islam akan menampak inilah orang Islam yang tak faham kepada arahan dan sebagainya, maka akan melihat kepada keburukan Islam dan sebagainya. Islam macam ni ya. Jadi sebab tu apa yang kita buat pada hari ni ada dalil, ada hujahnya yang dibolehkan oleh agama, seperti mana dalil yang saya sebutkan tadi. Baik. Dan kata Syekh Imran, lebih baik semayang di rumah daripada semayang di masjid. Itu bukan ke fatwa. Tadi dia kata ulama-ulama mengeluarkan fatwa yang dikata fatwa yang meninggalkan sunnah dan sebagainya. Itu tuduhan dia.
Itu adalah satu tuduhan dia. Saya nak kata, yang dikata fatwa itu disebut tu mana dalilnya? Saya dengar pendengar Syekh Imran, tak ada satu dalil pun disebut dalam Al-Quran daripada hadis. Ada disebut dalam Al-Quran dan hadis, tapi dalil dia hanya menyatakan kepada kita ni hanya kita ni mengikut pada Yahudi. Itulah dalil yang dikeluarkan oleh Syekh Imran. Dia kata kita ni mengikut Yahudi, kita ni mengikut Nasrani dan sebagainya. Hadis-hadis yang disebutkan itu sekadar menerangkan kepada perkara tersebut. Baik, dia kata lebih baik sembahyang di rumah. Mana dalil dia? Kalau saya menyatakan sembahyang jarak tadi diperbolehkan kerana ada dalil darurat, saya baca ayat Quran faman tarra ghayra baghin wala adin dan sebagainya, dan saya kata sembahyang jarak itu diperbolehkan dalilnya la darara wala dirara inni haramtu zulma dan sebagainya. Dia menyatakan lebih baik sembahyang kat rumah. Mana dalilnya? Mana ulama yang menyokong pandangan dia begitu? Baik, saya nak kata ini adalah satu fatwa yang tidak betul, tidak boleh diterima. Sebab apa? Sebab kalau fatwa ini dipegang, semua orang akan sembahyang dekat rumah, tak ada orang sembahyang dekat masjid, maka masjid akan terus kosong. Maksudnya kita bukan sekadar meninggalkan sunnah untuk sembahyang rapat, bahkan kita tinggalkan sembahyang yang sunnah yang lebih besar, ini sunnah solat berjemaah. Sebab itu maknanya kalau kita tak boleh nak tunaikan solat jemaah itu secara sempurna dengan merapat-rapat, jangan tinggalkan terus masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fatwa yang memang meleset, maksudnya daripada sembahyang dekat masjid dalam keadaan apa jarak-jarak sebagai baik sembahyang dekat rumah terus. Ini fatwa ni mana hadis, mananya dalilnya, mana ayat, mana sokongan ataupun hujah-hujah daripada Al-Quran dan hadis daripada ulama yang menyokong tentang fatwa ini. Kalau bukan fatwa ini semata-mata datang daripada akal fikiran kamu. Jadi maksudnya Syekh Imran, fatwa itu bagi saya itulah lebih lagi meninggalkan sunnah. Maka dia menuduh orang dengan sembahyang minggu Yahudi dan sebagainya meninggalkan sunnah. Fatwa itu lebih lagi meninggalkan sunnah. Baik, maknanya walaupun kita sembahyang dekat masjid dalam keadaan berjarak, kerana itu diperbolehkan kerana ada darurat, kerana ada manik di antara kita dengan menjaga SOP dan sebagainya, sekurang-kurangnya masjid masih hidup, masjid masih boleh didirikan solat jemaah 1/3, 300 dan sebagainya masih dibenarkan. Ni terus tinggal masjid, apa cerita? Semua sembahyang dekat rumah, semua sembahyang dekat rumah, berapa ramai sangat. Kalau kita angkat tangan berdoa di rumah, kan berapa ramai sangat orang yang mengaminkan doa kita, dan kita tahu keberkatan di rumah takkan sama keberkatannya di masjid. Jadi maknanya ini adalah fatwa yang tidak ada asasnya, lagi-lagi dah tidak boleh diterima. Bahkan sebenarnya sembahyang di masjid dalam keadaan berjarak itu, walaupun dalam keadaan jarak, itu lebih mulia, lebih utama. Dan saya nak bagi hujah yang terakhir dah. Saya nak bagi hujah yang terakhir kepada tuan-tuan sekalian. Baik, sebelum itu ada yang tuan-tuan yang menyatakan siapa yang menolak agenda Yahudi di akhir zaman ni yang nak memperkotak-katikkan orang Islam dan sebagainya, untuk menjajah orang Islam dan sebagainya, maka itu adalah berkaitan dengan akidah boleh jatuh kafir. Baik, saya nak tegaskan kat sini, saya yang menerangkan perkara ni, saya yang mengajar tauhid di surau-surau, di masjid-masjid, mengajar sifat akidah 20 dan sebagainya. Saya yang menentang golongan-golongan Wahabi. Saya memang sangat tidak suka dengan golongan-golongan tersebut. Bukan tak suka pada semua perkara, bahkan khasnya dalam masalah akidah lah. Baik, saya tidak berhajat untuk bicara tentang bab-bab Wahabi gitu. Baik, cuma saya nak kata tuan-tuan yang mengatakan yang menolak agenda Yahudi dan sebagainya itu adalah kafir, betul. Baik, saya nak kata kat sini, saya sama sekali tidak menyatakan apa yang saya sebutkan di atas tadi sebagai suatu sokongan ke atas agenda-agenda Yahudi dan sebagainya. Saya nak kata kat sini, memang kita sebagai orang beriman wajib yakin dan wajib beriman kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat Allah. Allah menyatakan Yahudi dan Nasrani tidak akan sama-sama sekali redha kepada kita sehinggalah kita benar-benar mengikut jejak langkah mereka satu persatu. Baik, ini memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang memang wajib beriman yang Yahudi dan Nasrani akan terus merancang, akan terus benci kepada kita sampai kepada hari kiamat. Kita memang wajib beriman, dan kita memang wajib beriman juga, ataupun kita wajib yakin dan percaya Yahudi takkan berhenti daripada memusuhi kita atau merancang berbagai-bagai jalan, kaedah, cara untuk menyesatkan kita pada hari ini. Baik, kita memang wajib beriman begitu. Tetapi dalam keadaan kita beriman dalam keadaan Yahudi dan Nasrani memang merancang dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan keimanan kita dan sebagainya, jangan sampai kita punya kepercayaan itu sehingga kita menuduh orang sembahyang jarak ini juga adalah daripada agenda Yahudi. Tak ada kaitan. Saya nak sebut tak ada kaitan. Kenapa? Kerana kita sembahyang pada hari ini dengan penjarakan, kerana kita nak mengelakkan daripada wabak virus ini, bukan kerana Yahudi dan sebagainya. Macam saya katakan tadi, macam Palestin hari ini memang agenda Yahudi, memang Yahudi yang menghantar bom kepada mereka dan sebagainya. Baik, memang bom itu sudah jelas
telah sampai dan meletup, telah membunuh nyawa dan sebagainya. Apakah kita orang Islam dengan bermudah-mudah kita nak bentangkan dada kita supaya kita kena bom, supaya kita mati dan sebagainya? Apakah begitu keadaan kita? Tidak. Kita kena larilah daripada bom tu supaya kita ni tidak memudaratkan diri kita, supaya kita tidak membunuh nyawa kita dengan bermudah-mudah. Bahkan hari ni kita tahu Israel sebelum dia nak bom rumah-rumah di Palestin, Israel akan maklumkan dahulu. Bukan dalam seminit awal dia akan maklumkan rumah ni kami akan bom. Jadi orang Islam akan bergegas lari. Jadi kalau ada orang Islam yang tak nak bergegas lari, dia kata tak apalah, dia kata duduk kat rumah, maka dia telah membunuh diri dia dengan sengaja. Dia kena usaha menyelamatkan diri dia dan sebagainya. Kerana bom itu memang jelas akan sampai, ya. Baik, jadi saya nak kata memang bom itu datang daripada Yahudi. Apakah bila Yahudi itu yang buat bom tu kita kena duduk diam situ saja? Kita tu kena rela macam tu saja? Maka tak boleh. Wajib juga kena menyelamatkan diri kita. Baik, katalah COVID ni, katalah COVID datang daripada orang Yahudi yang nak menghantar kepada kita. Apakah bila COVID datang kepada kita, kita merelakan diri kita untuk kita sakit dengan perkara tersebut, sampai kita tak menjaga penjarakan, sampai kita rela sentuh orang, sampai kita jadi mati dan sebagainya? Apakah kita pakai hujah ini agenda Yahudi, maka kita pun tak kisah sentuh orang, sampai kita pun semayang rapat-rapat sampai semua soft, jadi positif COVID dan sebagainya? Yang hari ni ramai sahabat-sahabat kita yang masuk ICU oleh kerana COVID ni. Kluster mawar, sahabat-sahabat saya ramai dalam ICU sekarang ni oleh kerana bab COVID ni, semua kena di masjid dan sebagainya. Jadi kita nak cerita apa? Walaupun benda ni kalau betul pun agenda Yahudi, apakah kita sebagai orang Islam ni kata sekadar menyerah diri, biarlah COVID ni kena pada kita? Kita kena adalah penjarakan, kerana itu memang telah disebutkan oleh Al-Quran sebagai jangan kita memudaratkan diri kita dan sebagainya. Itu kiasan yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian. Baik, yang terakhir saya nak sebut kat sini. Baik, saya nak sebut orang yang dalam keadaan sihat, kan, kemudian dia semayang dia minta maaf, orang yang dalam keadaan sihat, okey, minta ada gangguan sikit. Orang yang dalam keadaan sihat, dia semayang dalam keadaan biasa, berdiri, okey, dia semayang dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sempurna macam biasa. Kemudian ditakdirkan oleh Allah dia accident, dan kemudian kakinya ataupun lututnya dalam keadaan berlubang contohnya, ya, oleh kerana luka berdarah dan sebagainya, maka orang ni tak mampu lagi untuk semayang berdiri. Saya nak tanya tuan-tuan, baik, bila orang ni dalam keadaan sakit macam tu, lutut dia berlubang dan dia tak boleh berdiri kerana lutut dia berlubang besar contohnya begitu, dia terpaksa semayang duduk, semayang fardu dalam keadaan semayang duduk. Pertama saya nak tanya tuan-tuan, adakah Allah marah dengan semayang duduk dia? Saya nak tanya tuan-tuan semua. Jawapannya sudah pasti tidak. Kalau kita kata Allah marah, kita telah menghukum Allah zalim kepada hamba-hambanya. Tak boleh cakap macam tu, kan? Baik, pertama kita nak kata semayang dia sah tak? Sah. Baik, tentang pahala solat dia, kalau sebelum ni dia solat berdiri, kan, kemudian sekarang ni dia solat duduk. Kenapa dia solat duduk? Kan lutut dia berdarah, kan, jadi dia semayang duduk, betul, ya, dia semayang duduk kerana dia tak mampu untuk berdiri. Baik, adakah pahala dia akan menjadi setengah, separuh oleh kerana dia semayang duduk tadi tu? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana dia semayang duduk bukan sengaja. Allah SWT tak akan memberikan pahala yang sempurna, pahala yang semayang berdiri juga. Kenapa? Kerana dia duduk dalam keadaan lututnya memang ada darurat di situ. Maka dalil saya, mana dalil saya? Dalilnya Allah SWT mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Maksudnya ulama mentafsirkan tentang ayat ini, kata ulama, bagi orang-orang yang dalam keadaan asalnya sihat kemudian diuji oleh Allah dengan sakit, dia tetap solat seperti mana biasa. Walau dalam keadaan sakit dia solat sekadar mana yang dia mampu, maka pahalanya tetap akan diberi dengan pahala yang penuh. Kenapa? Dia bukan sengaja untuk semayang duduk, dia bukan sengaja untuk semayang baring, dia nak semayang berdiri, tapi oleh kerana ada darurat, dia tak mampu, oleh kerana ada kesakitan dan sebagainya, maka dia terpaksa semayang duduk. Maka dengan rahmat Allah SWT, falahum ajrun, bagi mereka pahala yang sama, pahala yang tidak putus. Maka ini dalilnya tetap diberikan pahala yang sempurna, ya. Jadi orang yang semayang dalam keadaan duduk tetap diberi pahala yang sempurna. Maka oleh kerana ada darurat, maka saya nak sebut dengan tuan-tuan sekalian, orang yang semayang dalam keadaan berjarak, kan, walaupun maknanya perkara itu, minta maaf, orang yang semayang dalam keadaan jarak oleh kerana ada darurat, oleh kerana ada penyakit yang ataupun ada manik yang menghalang kepada untuk semayang rapat, dan mereka bukan sengaja untuk semayang jarak, Allah SWT akan berikan mereka pahala yang penuh, seolah-olah macam mereka semayang rapat. Saya nak sebut dengan tuan-tuan begitu, ya. Kenapa? Kerana kias dengan sakit tadi itu, ada darurat, terpaksa semayang duduk, dan semayang duduk itu diberi pahala yang penuh oleh kerana ada sakit. Maka hari ini kita sengaja ke nak semayang jarak? Tidak. Jawapannya kita nak menjarakkan diri. Kenapa? Kerana ada wabak yang menghalang untuk kita bersentuhan dengan sesama kita, untuk kita bersentuh bau, ada wabak di antara kita, maka kita terpaksa, kita ada darurat di situ, terpaksa kita menjarakkan di antara bahu ke bahu supaya tidak berpindah penyakit tersebut. Maka pahala itu tetap diberi penuh oleh Allah SWT sebagai keadilan
keadilan Allah kepada sekalian hamba-Nya. Maka tuan-tuan, janganlah mudah-mudah nak tuduh perkara ni adalah perkara yang Yahudi, kita meninggalkan sunnah, kita meninggalkan agama. Di mana kita meninggalkan agama Allah? Allah suruh kita jangan mencapakkan ke arah kebinasaan. Itu bukankah agama Allah, arahan Allah? Kenapa kita ni maksud keliru kat situ? Kita tak faham tentang bab tu. Dan di mana kita meninggalkan sunnah Nabi SAW, sedangkan Nabi sendiri membenarkan kita dengan la darara wa la dirara tadi. Dan kita tahu agama yang cukup indah, cukup baik, walaupun kita jarak semayang begitu dalam keadaan ada darurat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri yang kita pahala yang penuh juga dalam keadaan begitu. Kerana apa? Kerana kita bukan sengaja melaksanakan perkara itu dan kita tidak berlebih-lebihan pada hari ini. Jadi itulah yang saya nak sebutkan. Dah panjang dah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hujah saya ini jelas untuk disampaikan. Dan tolonglah saya nak sebut kepada para ustaz sekalian khasnya, dan kepada orang-orang awam majid, orang surau, jangan mudah kita ni nak pegang dengan pandangan-pandangan yang minoriti yang tidak didifon oleh ulama sekaliannya. Dan mudah-mudah kita nak percaya dengan hujah-hujah yang kadang-kadang perkara itu hanya sekadar menirukan kita, menjadikan kita fitnah kepada masyarakat dan sebagainya. Beradalah kita pada golongan-golongan yang ramai, yang ittifaq dan sebagainya, kerana golongan-golongan inilah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan umat ini memang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jamaah, dengan jamaah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar tuan-tuan dan puan-puan semua dapat memahaminya dengan baik, dan kita dapat mengamalkan Islam, mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh ulama. Ulama adalah pewaris Nabi SAW. Maka kita pada hari ini mengikut pada ulama, dan ulama pun pada hari ini tidaklah mengeluarkan hukum dengan akal mereka, tetapi mereka telah mengeluarkan hukum bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya rasa cukup banyak dah dalil hujah yang saya sampaikan pada ucapan saya pada kali ini. Maka mudah-mudahan perkara itu benar-benar memberikan kepahaman, menyampaikan hidayah Allah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.